semua jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga di hari Jumaat ini kita mendapat keberkatan dengan amalan-amalan yang kita gandakan, terutama selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa pada hari Jumaat ini, sebab di hari Jumaat ini ada satu masa, ada satu ketika yang Allah makbulkan doa kita. Ulama tak tahu masa bila, tetapi untuk memberi motivasi untuk semua orang Islam sentiasa berdoa kepada Allah SWT pada hari Jumaat, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan buat kebaikan walaupun kecil, supaya ia menjadi satu kebaikan yang sentiasa kita buat setiap hari, insya-Allah. Alhamdulillah, kita hari ini kita masuk ke fasal. Kalau tengok kitab saya tu ada fasal lah. Kalau tengok kitab yang Cetakan Hidayah ni, dia tak ada fasal apa kecuali dia ada nombor-nombor nombor-nombor yang dijadikan seolah-olah macam itu bab lah. Saya rasa dan yakin yang kita berhenti kat situ. Biasa Nik Su membantu saya dekat sini kan, muka surat betul, muka surat 100 pada perenggan yang keempat kalau tak silap saya. Kalau saya silap tolong jemaah tolong betulkan, muka surat 101. Muka surat 101 paragraf yang keempat. Perlu difahami bahawa bacaan kuat dan perlahan pada tempat masing-masing adalah okey. Perlu difahami, okey. Bahawa bacaan kuat. Okey. Okey. Wa'lam anna al-jahra fi mawadhi'il terima kasih wa'lam anna al-jahra fi mawadhi'ihi wal israra fi mawadhi'ihi sunnatun laysa biwajibin. Ketahuilah sesungguhnya membacakan secara jahar pada tempat-tempatnya dan israr dan baca sir pada tempat-tempatnya. Maksudnya pada tempat-tempat yang kita dah bincang sebelum ni lah. Maksudnya ada masa kita baca jahar, ada masa dibacakan perlahan, walaupun di sana terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Maka pada kita, kalau kita kata kita yang keluar pada khilaf, kita ambil lah yang paling masyhur. Ataupun kalau ikut Syafi'i, kita ambil lah pendapat yang masyhur dan mutamad dalam mazhab Syafi'i. Maka itu semua ada keluasan dalam pengamalan agama selagi mana ia bergantung kepada dalil-dalil yang muktabar. Maka dia kata ketahuilah bacaan secara jahar, secara kuat, ataupun bacaan secara perlahan, bacaan secara sir pada tempat-tempat yang kita dah bincang sebelum ini adalah hukumnya sunat, bukanlah wajib. Bukanlah wajib kita baca jahar, sebab kalau wajib dia jadi berdosa kalau kita baca jahar pada tempat sir. Kita berdosa kita baca sir pada tempat jahar. Maka ulama kata, Imam Nawawi kata hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Falau jahara mawadhi' al-israr atau asarra mawadhi' al-jahr fa salatuhu sahihah. Kalau berlaku perkara itu, maka solatnya tetap sah juga. Maksudnya kalau berlaku jahar pada tempat sir, sir pada tempat yang jahar, maka solatnya tetap juga sah. Walakinnahu irtakabal makruha karahata tanzih. Tetapi dia telah melakukan satu perkara yang makruh tanzih. Saya kena cerita sikit kat sini bagi siapa-siapa yang mungkin kurang pasti dengan perbezaan, sebab ulama-ulama ada yang membicarakan atau menggunakan betul ke suara saya tak clear ni? Clear Ustaz, sangat clear. Betul kan? Okey. Bagi kita yang biasa kita dengar dalam mazhab Syafi'i adalah 5 hukum itulah: haram, makruh, sunat, wajib dan harus. Tetapi ada juga setengah-setengah keadaan ulama menggunakan perkataan karahah, makruh tanzih. Makruh tanzih ini adalah makruh lah. Sebab dia ada satu lagi makruh tahrim. Dia panggil karahah tahrimiyah. Karahatut tahrim dengan karahatut tanzih. Karahatut tanzih ini makruh macam kita faham tu lah. Karahatut tahrim adalah haram, ataupun
makruh yang membawa kepada haram ataupun memang hukumnya haram. Memang hukumnya haram. Memang hukumnya haram. Bila kita tengok perbahasan ataupun definisi terhadap karahatu tanzih ataupun dan karahatu tahrim ni, dia kata, ulama kata karahatu tanzih adalah terdapat dalil-dalil tentang larangan tetapi tidak terdapat dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ianya haram. Maknanya ada contoh yang dibawa adalah contohnya minum secara berdiri. Hadis yang banyak menceritakan Nabi minum duduk, tetapi ada satu dua dalil yang mengatakan Nabi minum berdiri. Maka bukan nak suruh minum berdiri ni, bukan nak suruh minum berdiri sebab dia dah masuk dalam karah. Makruh juga sebab banyak riwayat menunjukkan Nabi minum duduk. Bukan Nabi minum berdiri. Tetapi karahatut tahrim adalah satu hukum terhadap satu-satu perkara yang datang larangannya daripada Al-Quran, dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, dan tidak ada dalil ataupun orang kata apa, sebab ataupun dalil yang menunjukkan ia khilaf. Tidak ada dalil yang membuatkan kita kata dia ini bukan larangan. Maka seluruh dalil yang datang tentang perkara itu adalah larangan. Maka ia membawa kepada hukum karahatu tahrim, atau kita kata haram lah, atau kita kata haram. Makanya di antara contoh yang dibawa adalah makan harta anak yatim, zina, uquq ataupun buat jahat kepada ibu bapa. Kalau suara Ustaz tak clear mungkin kena check volume. Okey. Bukan untuk saya kan arahan ni kan? Okey. Okey. Kita teruskan lagi. Makanya kalau siapa yang buat perkara itu, maksudnya baca secara jahar di tempat baca sir pada tempat baca jahar, maka hukumnya adalah makruh. Makruh sebab menyalahi keadaan ataupun sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Wala yasjudu lis-sahwi, dan dia tak payahlah sujud sahwi. Wa qad qaddamna anna al-israr fi al-qira'ati wal adhkar mashru'a fi as-salati la budda fihi min an yusmi'a nafsahu fa in lam yusmi'ha min ghairi 'aridin lam tasihhu qira'atuhu wala dhikruhu. Dan dia kata kita telah bincang perkara ni tentang baca secara sir dalam bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang masyru', yang wajib dibaca di dalam solat. Tidak mestilah hingga kita dengar sikit. Kita dengar supaya kita dengar tu, macam kita bincang sebelum ni, kita dengar sehingga kita faham, kita tahu kita dah sebut, yakin kita dah sebut, dan kita tidak mengganggu orang sebelah kita. Kita tidak mengganggu orang sebelah kita, dan juga membantu kita memperbetulkan bacaan supaya bacaan itu jadi sebetul dan tidak jadi salah. Kalau bacaan kita itu tidak kita dengari tanpa sebab-sebab yang munasabah, tidak sebab-sebab syar'i ataupun sakit tekak. Contoh kita dalam keadaan kita sakit tekak, kita nak baca kuat takut mengganggu, dia akan bunyi garau mengganggu orang. Kita baca tu bunyi macam itik serati, macam suara yang tidak orang kata apa, tidak, macam mana cakap, tidak jelas. Maka itu dimaafkan sebab dia duduk dalam keadaan sakit, dia duduk dalam keadaan yang tidak yang mempunyai uzur syar'i. Tetapi kalau tidak sakit, suaranya elok dan sebagainya, tapi dia baca sir itu tidak didengari oleh dirinya sendiri, maka bacaannya itu dan zikirnya itu tidak sah, tidak sah. Okey. Lepas tu dia kata tentang berkaitan dengan hukum-hukum saktah. Hukum saktah ni dia bukan saktah bacaan Quran yang kita baca selalu itulah. Min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Ini saktah dalam Quran tu secara sunnahnya dia kata saktah tanpa ambil nafas. Tetapi saktah di dalam solat ini, saktah ini adalah saktah imam. Saktah imam. Kita tidak bincangkan tentang saktah makmum.
ini sakta imam sebab dia melibatkan beberapa perkara yang menjaga maslahat ataupun kebajikan salat berjamaah jugalah kebanyakannya. Maka saktah imam ini tidaklah berkaitan dengan dia tak boleh ambil nafas. Dia tidaklah berkaitan tak boleh ambil nafas. Tidak ada larangan, maka boleh ambil nafas. Cuma saktah imam ini dimaksudkan secara definisinya adalah berhenti sejenak. Berhenti seketika. Qala ashabuna yustahabbu lil imam fi salatil jahriyah arba'u sakatat. Dia kata berkatalah rakan-rakan kita ataupun ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk imam di dalam solat jahriyah, solat secara jahar, 4 tempat ataupun 4 kali dia berhenti seketika. Yang pertama, aqibat takbiratul ihram liya'tiya bidu'a'il istiftah. Selepas takbiratul ihram untuk dia mendatangkan dengan doa istiftah. Dekat sini diam ini bukan diam yang tidak didengari dan tidak diketahui oleh imam sebab dia akan baca doa istiftah juga. Diam dia tu maksud diam dari untuk jaharkan bacaan. Takbir tadi dah jahar dah. Tetapi dia senyap untuk baca doa istiftah ataupun doa tawajuh dengan kaedah sir. Itu tempat pertama. Dan makmum akan rasa, makmum akan nampak dan dengar bahawa imam akan diam pada ketika itu. Sedangkan imam baca doa istiftah bersama-sama juga dengan makmum. Tempat yang kedua adalah selepas daripada imam membaca Fatihah, maka dia ada satu saktatun latifatun jiddan baina akhiril Fatihati wa baina amin liyu'lama anna amin laysat minal Fatihah. Dia kata selepas baca Fatihah, selepas akhir Fatihah. Akhir Fatihah ni dekat mana? Dekat amin ke dekat mana? Akhir Fatihah adalah waladdallin. Itulah akhir Fatihah. Maka selepas waladdallin, maka imam kena berhenti seketika dengan keadaan orang kata apa? Berhenti dalam ketika yang pendek lah. Latifatun ni maksudnya pendek. Dia tak boleh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu panjang. Dia tak boleh waladdallin. Panjang. Dia kena pendek je. Maksudnya waladdallin. Amin. Maksud dia membezakan daripada dia baca contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam tu. Maksudnya nak membezakan berhenti di antara Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Yang tu pendek. Maksudnya saktah lepas waladdallin lebih panjang sikit daripada berhentinya yang tadi tu. Tapi kalau dia memang baca lambat, contohnya kan, tapi imam ni baca lambat tidak digalakkan lah sebab macam kita bincangkan, ada banyak makmum dekat belakang yang mungkin mempunyai berbagai-bagai hal. Tetapi kalaulah makmum dekat situ memang dah tahu dah imam baca lambat dan mereka very okay dengan imam baca macam tu. Contohnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh dia berhenti di antara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin tu pun agak panjang sikit. Maka saktah dia selepas waladdallin tu kena panjang sikitlah daripada bacaan tadi. Tapi itulah bacaan dalam Fatihah ni jangan lambat-lambat lah. Jangan lambat-lambat kalau kita jadi imam. Tapi kalau kita duduk sorang-sorang tak ada masalah insya-Allah. Tetapi tidak boleh diberhentikan terlalu lama sehingga dia terpotong bacaan Al-Fatihah itu. Boleh faham Maka selepas waladdallin, imam kena berhenti juga sekejap. Waladdallin. Lepas tu baru amin. Untuk apa berhenti itu? Untuk apa diam itu? Diam itu dia kata liyu'lama anna amin laysat minal Fatihah, untuk memberitahu ataupun untuk kita semua tahu bahawa amin itu bukan daripada Fatihah. Maka perlu ada potongan sikit, perlu ada berhenti sikit, perlu ada gap sikit di antara Fatihah dengan amin. Boleh faham
Okey. Tempat yang ketiga adalah wasalisatu ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mum al-Fatihah. Maknanya tempat yang ketiga adalah selepas amin. Dekat si tadi saktatun latifatun, yang ni saktatun tawilatun. Ini saktah yang panjang. Saktah yang panjang maksudnya diam yang panjang. Sebabnya apa? Sebab nak bagi peluang untuk makmum baca Fatihah dalam keadaan mereka baca Fatihah dan mereka tidak mendengar imam baca apa-apa. Imam, sebab kan kita dah bincang dah, sebagusnya kita bila imam ataupun kita luar solat pun orang baca Quran kita kena diam dan dengar. Di dalam solat pun kita dengar dan diam. Maka di dalam mazhab Syafi'i sahaja menekankan betul-betul bahawa kalau imam terus baca surah pun kita kena baca Fatihah juga. Tapi mazhab Maliki contohnya mereka tidak baca Fatihah. Mereka dengar je terus. Maksudnya Fatihah mereka itu adalah Fatihah imam yang baca dalam solat secara jahar. Okey. Dekat sini ada sedikit dalam futuhat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata wa hal yu'tabar qira'at al-ma'mum wa in kana bati'an aw يضبط بزمن قراءة المعتدل استظهر في الإعاب الأول. أما الأصم ومن لا يرى قراءة الفاتحة بعد الإمام فلا يسن الإمام السكوت لهما. Ini saya nak masuk ke tak, saya rasa saya tak perlu masuk kot sebab ini dah masuk dalam perbahasan fiqh. Dah masuk dalam bahasan fiqh yang agak panjang tentang cerita tentang makmum. Kalau dia baca lambat, baca Fatihah tu adakah imam nak kena tunggu juga ke apa ke kan. Jadi termasuk juga dengan kalau makmum kat belakang tu makmum yang pekak dan bisu, contohnya bagaimana nak berhenti lama mana sukut itu, maka kita tak apa, kita teruskan baca teks asal dalam Al-Azkar ini insya-Allah. Boleh maknanya yang jadi imam kena berhentilah sekadarnya. Maksudnya kalau kita baca Fatihah, kalau kita nak kata dalam bentuk berapa saat ataupun minit kita nak kena berhenti. Cuba kita baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau macam tu imam baca, maknanya dia hampir tak sampai seminit saya rasa. Saya rasa tak sampai seminit ataupun seminit lah kita kata. Tetapi biasanya makmum dia akan baca lama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah lebih pendek daripada bacaan imam di dalam solat dia. Betul tak? Biasanya macam itulah. Dan kaedahnya pun tidak menyalahi apa-apa perkara lain di dalam hukum bersolat. Maka begitulah keadaannya. Maknanya imam berhenti tidaklah lama sangat sampai 3 minit. Tidak. Tetapi berhenti sekejap, seketika memberi ruang untuk makmum membaca Fatihah dan memberi peluang selepas makmum baca Fatihah mendengar pula bacaan imam secara jahar terhadap surah-surah yang dia pilih untuk dia baca. Okey. Ustaz, kalau suara jenis ki tinggi bila baca perlahan antara keluar dengan tak, boleh ke terkut? Oh, memang ada suara macam ni. Maka dia kena cuba jugalah kontrol. Kalau terlebih tu tak apalah, dimaafkanlah. Kalau betul ada macam saya tak pasti tapi mungkin dalam ni ramai pakar-pakar ataupun orang-orang yang ada pengalaman, mungkin dia sendiri tahu bagaimana suara dia, mungkin dia pernah ditegur ke apa ke. Maka kalau kita dah cuba, kalau kita baca perlahan kita tak dengar, kita baca perlahan kita tak dengar, maka kuat sikit tak apa, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain.
Jangan sampai mengganggu orang lain. Tak apa pun sebenarnya kalau kita terbaca kuat lepas solat kan, kita pegang apa kawan kita, minta maaf saya baca kuat sikit sebab suara saya tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah kita orang kata apa, berkomunikasi dengan cara yang baik, memohon maaf dan sebagainya kan, terus berzikir, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh insya-Allah, sebab benda tu termasuk di dalam perkara yang uzur juga untuk kita kan, sebab tidak semua orang diberi kemampuan yang sama. Mungkin ada perkara-perkara yang membuatkan kita orang kata apa, tak mampu untuk membuat macam orang lain. Maka setelah kita cuba jadi juga tu tak ada masalah. Tetapi kalau kita boleh lagi kawal, kita kawal insya-Allah. Moga dengan usaha itu juga Allah bagi kita pahala. Sebab struggle-nya kita baca Quran pun dapat pahala. Compare dengan orang yang baca Quran laju, dia dapat pahala baca banyak. Bagi orang yang baca Quran merangkak-rangkak, dia dapat pahala membaca Quran dan dia dapat pahala juga sabarnya dia dan bertungkus lumusnya dia baca Quran. InsyaAllah. Semoga kita diberikan kelapangan dan kekuatan untuk orang kata apa, untuk terus membaca Al-Quran, terus berzikir, terus melakukan solat dengan secara yang baik. Allahu Akbar. Kita sama-sama doakan rahmat dan maghfirah kepada isteri, kepada Jalal, Encik Jalal, insya-Allah. Kita sama-sama doakan keampunan dan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rahmat yang luas untuk dia bagi kepada isteri Tuan Jalal dan juga kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu tempat yang ketiga. Dia ada satu lagi tempat, dia kata warabi'atu ba'dal faraghi minas surah yafsilu biha bainal qira'ati wa takbiratil huwi ila ruku'. Yang keempat adalah selepas habis baca surah, nak bezakan. Dia lepas habis baca surah, dia kena berhenti sekejap baru takbir. Untuk membezakan dan memutuskan bacaan surah dan takbir intiqalat, atau dipanggil kat sini takbiratul huwi. Takbir yang membawa kepada kita rukuk, takbir yang merubahkan di antara rukun-rukun fi'li itu di dalam solat. Maka perlu berhenti tak? Perlu berhenti sekejap, pendek pun tak apa, sebab nak membezakan dan nak memutuskan di antara surah dan takbir. Dia tak boleh contohnya fi jidiha hablum mim masad Allahu akbar. Yang tu tak bagus. Yang tu tak bagus, yang tu boleh mendatangkan orang kata apa, cara yang tidak sebenarnya yang datang daripada pengamalan orang kata apa, para sahabat, pengamalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di situ ada kena berhenti sikit sebab ada surah yang kita baru habiskan dan takbir lafaz Allahu Akbar bukan daripada surah. Sama juga kalau kaedahnya kita berhenti sekejap di antara waladhdallin dan amin. Sama juga dengan yang ni, kaedahnya kita berhenti sekejap untuk memberi fasal ataupun memutuskan di antara surah, akhir surah dan takbir intiqalat, insya-Allah. Boleh. Ini 4 tempat para imam kena perhati betul-betul, kena amalkan, insya-Allah. Semoga memberi kebajikan dan membantu para makmum untuk lebih selesa berada dengan kita, dengan di samping kita mengikut sunnah, memberikan keselesaan kepada makmum untuk bersama-sama kita di dalam salat berjemaah. Selepas itu, fasal pada menyatakan sunat ataupun disuruh untuk kita takmin, untuk mengatakan amin selepas habis daripada baca Fatihah, dan apa-apa yang berkaitan dengan bahasa-bahasa berkaitan dengan amin. Sebab amin ni ada beberapa cara sebut. Sebenarnya kita faham, kita mungkin sebut satu ataupun dua keadaan, tetapi dekat sana ada beberapa lagi cara sebutan. Cuma yang masyhur itulah. Nanti kita tengok kat sini. Dia kata kat sini, dia kata fa'idha faragha minal Fatihah, bila habis baca Fatihah, ustuhibba lahu ay yaqul, disunatkan untuk seorang itu menyatakan amin. Wal ahadithu sahihatun, wal ahadithu sahihah fi hadha kathiratun masyhuratun fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajrihi. Dan hadis-hadis yang sahih dan fi hadha, dalam bab ini, dalam perkara ini, dan banyak dan masyhur juga sebenarnya berkaitan dengan
banyaknya kelebihan dan besarnya pahala bagi orang-orang yang menyebut amin, orang yang menyebut amin. Wa hadha ta'min mustahabbun likulli qari'in. Amin ini adalah disunatkan bagi setiap orang yang membaca amin. Maksudnya orang yang baca amin sunat untuk dia baca amin lah. Sunat dia baca amin, sunat dia baca Fatihah amin. Sunat dia baca Fatihah dan menyebut amin. Sebab amin itu maknanya adalah ya Allah ya Tuhan, perkenankanlah. Lebih kurang maknanya begitu. Maksudnya kita memohon supaya Allah memperkenankan dan menjawab permintaan dan persoalan kita. Sawa'un kana fi salati am kharijan minha. Sama ada sebutan amin itu di dalam solat ataupun di luar daripada solat. Wa fihi arba'u lughat. Perkataan amin ini ada 4 bahasa. 4 bahasa, 4 cara sebut. Afsahuhunna wa ashharuhunna, yang lebih fasih dari kalangan yang 4 dan yang masyhur daripada kalangan yang 4 itu adalah macam mana sebutnya? Sebutannya adalah amin, amin. Maknanya bil maddi wat takhfif. Maknanya pada mula itu mad panjang, amin. Yang kedua itu takhfif. Takhfif itu ringan sikit, bukan tak ada mad, ringan sebab dia ada ya, dia tak boleh baca amin, tak boleh, makna dia dah jadi lain. Makanya pertama itu kena ada mad amin, macam tu. Lepas tu yang kedua pendek min. Okey. Wathaniyatu bil qasri wat takhfif. Ada yang kedua bacaannya pendek dan takhfif. Pendek maksudnya alif tu nak ada lambang panjang tetapi dibaca pendek saja. Amin. Boleh juga, tak ada masalah. Kedua-dua ini dibacakan, digunakan dan ini yang masyhur. Yang ni yang masyhur. Wathalithatu bil imalati. Yang ketiga dengan imalah. Amin. Amin. Dia bukan dia bukan dia bukan dia bukan amin. Dia tidaklah sampai kepada imalah kubra tu, imalah yang kuat itu. Bunyi dia dia sikitlah, dia imalah. Imalah yang sikitlah. Wallahu alam. Warabi'atu bil maddi wat tasydid. Yang keempat adalah dengan mad. Dengan mad panjang dan tapi dia ada tasydid. Tasydid ni dekat mana? Tasydid ni dekat min lah. Dekat mim lah. Dia bukan tasydid dekat nun. Dia bukan amin. Tak. Dia tasydid dekat mim tu. Dia tasydid dekat mim tu. Maknanya dia bacaan dia macam mana? Amin. Macam tu. Boleh Boleh faham? Jadi kalau kita dengar ada orang baca amin, tak apa, tak ada masalah. Ada orang baca amin, tak apa. Mungkin dia daripada orang yang memilih untuk membaca begitu. Tetapi dia kata fal aulayan masyhuratan. Yang kedua yang mula-mula masyhur. Wa thalithatu war rabi'atu hakahuma al-Wahidi fi awal al-Basit wal Mukhtarul awal. Imam Al-Wahidi yang meriwayatkan dan menyebut dua bacaan ataupun dua bahasa yang kita baca tadi tu. Dua bahasa ataupun dua keadaan yang kita baca tadi tu, dia riwayatkan dalam oleh Imam Al-Waqidi, dalam kitab Al-Basit, dalam kitab Al-Basit. Wal Mukhtarul awal, yang diutamakan, yang dipilih adalah bacaan yang pertama iaitu panjang mula-mula dan takhfif pada kedua iaitu amin. Amin. Panjang sikit. Contohnya 3 harakat, 2 harakat boleh, tak ada masalah. 4 harakat, 2 harakat boleh, tak ada masalah. Tapi yang depan tu panjang sikit, yang kedua tu pendek sikit daripada yang depan itu. Boleh Wa yustahabbu at-ta'min fi as-salati lil imami wal ma'mum wal munfarid. Saya tengok kok ada soalan. Alhamdulillah. Dia kata yustahabbu at-ta'min fi as-salati lil imam wal ma'mum wal munfarid. Dia kata disunatkan untuk ta'min, untuk sebut amin pada solat yang bagi imam dan makmum dan juga sembahyang seorang-seorang. Wa yajharu bihi al-imam wal munfarid fi as-salati al-jahriyah, dan amin ini dijaharkan oleh imam dan makmum, oleh imam dan juga orang yang sembahyang seorang-seorang
dalam solat jahriyah. Dalam solat jahriyah. Dan sahih, yang sahih juga adalah makmum juga baca secara jahar. Makmum juga baca secara jahar. Sawa'un kana al-jam'u qalilan aw kathiran. Sama ada makmumnya sedikit ataupun ramai. Okey. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. Okey, tengok kat sini dia kata apa? Dia kata disunatkan untuk berlakunya takmin, berlakunya amin makmum itu adalah bersama-sama dengan aminnya imam. Tidak boleh dulu daripada imam, tidak boleh terkemudian daripada imam. Boleh Dan dia kata apa? Dia kata tak ada satu tempat pun di dalam solat yang disunatkan untuk bersama-sama makmum dengan imam menyebut satu perkara ataupun satu bacaan ataupun satu zikir kecuali pada tempat ini. Ada pun perkataan-perkataan atau zikir-zikir, bacaan-bacaan yang lain pada tempat-tempat yang lain, maka dikata fayata'akharu qaulul ma'mum. Maka makmum kena kemudian sikit daripada imam. Boleh Maka itulah satu-satunya tempat di dalam solat yang kita boleh baca dan sebut sama dengan imam dan kita tidak dikategorikan sebagai rosak jemaah kita itu. Sebab dia ada dalil-dalil dia. Jadi orang-orang yang kat belakang makmum jangan cepat-cepat sangat nak sebut amin. Kan imam dah dia kena ada saktah. Makmum pula kalau nak baca Fatihah dia amin dulu daripada imam, maka itu tidaklah dibolehkan ataupun itu tidaklah sunnah. Sebab yang sunnahnya adalah bersama-samanya perkataan amin makmum dengan aminnya imam. Okey? Boleh faham Kalau tersebut itu tidaklah membatalkan solat, tetapi dia adalah menyalahi. Dia adalah menyalahi kaedah yang telah ditetapkan. Nisum dah tolong bantu 102 paragraf paragraf 4 Al-Hidayah. 102 paragraf 4 dalam kitab Hidayah. Okey, lepas tu dia kata apa? Dia kata في بيان ما يستحب للقارئ أن يقول إذا مر بآية معينة. Fasal pada menyatakan apa yang perlu dibaca ataupun disebut oleh qari yang membaca ataupun makmum bila dia lalu dengan ayat-ayat yang tertentu. Nanti kita tengok apakah ayat-ayat yang tertentu itu. Okey, dia kata yusannu likulli man qara'a fi salati aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin ay yas'ala Allah Ta'ala min fadlihi. Okey, disunatkan untuk siapa-siapa yang baca di dalam solat ataupun di luar solat bila dia lalu dengan ayat rahmat, ayat yang menyebut tentang rahmat dan kekuasaan Allah SWT, ayat yang menyebut tentang segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, maka dibolehkan dan disunatkan untuk dia mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kelebihan-kelebihan dan kebaikan yang dia boleh pohon daripada Allah Taala. Maksudnya seluruh kebaikan, sebab semua kebaikan boleh dimohon hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh minta, boleh doa, boleh kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidaklah mengganggu bacaan ayat tu lama sangat dengan segala munajat. Maka ada lafaz-lafaz yang pendek supaya kita menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok riwayatnya. Lepas tu dia kata yusannu, lepas tu dia kata wa idza marra bi ayati azab ay yasta'idza bihi minan nar. Okey? Bila orang tu baca ataupun imam baca ayat yang berkaitan dengan azab, kan ayat dalam Quran, fi nari jahannam khalidina fiha abada kan, cerita-cerita contohnya nadijat juluduhum baddalnahum juludan juludan ukhra,
dalam ayat Quran yang cerita tentang ayat-ayat azab, yang Allah azabkan manusia-manusia yang bermaksiat ini di atas muka bumi ini, di dalam neraka. Maka bila sampai kepada ayat-ayat azab ini, kita disunatkan untuk apa? Untuk ayyasta'idha bihi minan nar atau minal azab atau minasyar atau minal makruh. Kita boleh minta perlindungan daripada api neraka ataupun daripada azab, ataupun doa yang pendeknya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah, ataupun dia bolehlah baca Allahumma inni as'alukal afiyah. Kita boleh minta daripada Allah Ta'ala bila lalu dengan ayat-ayat azab ini, untuk kita minta lindung daripada neraka, minta lindung daripada azab, minta lindung daripada kejahatan, minta lindung daripada perkara yang kita tidak inginkan, tidak sepatutnya berlaku kepada kita. Tak kira lah, mungkin kita boleh baca Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'aluka min Allahumma inni na'udzubika minan nar, na'udzubika minal azab. Boleh, tak ada masalah, tapi pendeklah, doa yang ringkas. Au yaqul Allahumma inni as'alukal afiyah, ataupun dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon daripada muafiyah, keselamatan dan kebaikan. Au nahwa dzalik, ataupun seumpama dengannya. Dan kalau dia lalu dengan ayat-ayat yang mensucikan dan mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia perlulah dan dia dibolehkan untuk nazzaha. Maksudnya kita pun kena mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan cakap yang macam mana, dengan zikir yang bagaimana, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, ataupun tabarakallahu rabbul alamin, ataupun jallat azamatuhu, jallat azamatu rabbina, ataupun seumpama dengannya, maha suci Allah, ataupun keberkatan yang Allah SWT, tabarakallah, maha berkat, maha memberkati Allah SWT yang mentadbir seluruh alam, ataupun jallat azamatu rabbina, telah besar dan agunglah kebesaran Tuhan kami, ataupun zikir-zikir lain yang juga membawa makna memuji dan membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni sekarang kita tengok sedikit hadis tentang perkara itu, tentang perkara itu. Apa yang Imam Nawawi kata? Dia kata, rawaina an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u 'inda al-mi'ati ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأ ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. Okay? Kami meriwayatkan daripada Hudzaifah al-Yaman, Hudzaifatul Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifatul Yaman radhiyallahu anhuma. Panjang bawah ni dia punya pembahasan, tak apa. Kita baca yang atas je dulu. Kami meriwayatkan daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, sebab al-Yaman pun ayah Hudzaifah pun sahabat Nabi juga, Hudzaifah bin Yaman juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya sahabi, itu sebab radhiyallahu anhuma. Dia kata, sallaitu, aku salat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftatahal Baqarah, dan Nabi pun lepas, maksudnya dia baca surah Fatihah lah, surah Fatihah apa semua kan, dan dia baca surah Al-Baqarah pada rakaat pertama. Fakultu kat sini makna dia aku kata kat sini bukan membawa makna aku berkata di dalam solat. Nanti kata, oh Huzaifah bercakap di dalam solat, tak batal pula solat. Bukan maknanya Huzaifah bercakap dalam solat, bercakap keluar suara. Dia berkata di dalam hati dia lah, sebab Nabi baca Al-Baqarah ni. Nabi baca Baqarah ni, panjang ni surah Baqarah. Kalau dia mula baca dengan surah At-Tin ke contohnya, mungkinlah kita sahabat tak kata apa-apa dalam hati lah, sebab surah pendek. Tapi bila baca Baqarah, sahabat pun yalah mungkin ada rasa berat sikit ke apa ke, sebab yalah surah Baqarah itu panjang 3 juzuk lebih
Maka dia kata dalam hati, makna fakultu kat sini adalah kata dalam hati. Aku sebut dalam hati, aku rasa macam yarka'u indal mi'ah. Nabi ni akan rokok selepas baca 100 ayat ni. Dia target kata lepas baca 100 ayat, Nabi berhenti lah ni, Nabi rokok lah. Sama jugalah mungkin dengan kita, bila kita semayang tarawih contohnya kan. Kita semayang tarawih selepas makan banyak. Semayang tarawih dalam selepas kita makan banyak. Kalau kita semayang tarawih lepas kita makan sikit, mungkin kita tak adalah fikir apa-apa sangat. Baca panjang pun okey je. Tapi bila kita letih ataupun tidak berapa sihat, tidak berapa selesa, atau kita makan banyak sangat contohnya, bila imam mula baca je potongan-potongan daripada ayat Quran, kita dah mula duk fikir mungkin. Kita mungkin berfikir imam ni nak baca, nak berhenti bila ni kan. Mungkin dia berhenti lepas habis ayat ni, dia rokok ni, tengok-tengok sambung lagi. Dia bawa lagu lagi imam pun. Maka itulah mungkin yang terbayang dan terfikir di dalam macam kita jugalah, macam kita kata tadi kan. Jadi Huzaifah Al-Yaman pun disebut dalam hati dia, dia kata mungkin Nabi ni akan rokok lah selepas dia baca 100 ayat. Okay. Intan kalau sebut wal'iyadzubillah boleh juga. Yang pentingnya kita membawa makna kita mohon daripada Allah SWT untuk dapat perlindungan daripada api neraka, insya-Allah. Lepas itu lepas tu tengok Nabi terus je baca. Summa madha, Nabi pun terus je baca surah Fatihah. Lepas 100 ayat pun terus lagi tak rokok-rokok juga. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Lepas tu Huzaifah bin Al-Yaman pun dia kata, memang Nabi, maksudnya bukanlah ada tu, tapi dia kata Nabi baca perhabis lah ni. Nabi baca perhabis lah ni dalam. Kalau saya kata tu nampak macam Huzaifah macam merungut kan. Huzaifah Al-Yaman bukanlah merungut, tapi dia duk rasa macam Nabi akan rokok selepas 100 ayat. Tapi tengok-tengok baca terus. Jadi Huzaifah pun kata mungkin Nabi akan baca penuh lah ni. Ayat Quran ni, surah Baqarah ni dalam rakaat yang pertama. Okay. Lepas tu faqultu yusalli biha fi raka'ah famadha. Lepas tu memang betul pun, memang Nabi baca dalam satu rakaat pertama itu surah Baqarah. Faqultu yarka'u biha. Lepas tu aku kata dia akan berhentilah. Dia akan berhenti selepas baca habis surah Baqarah itu, dan memang Nabi rokok dan Nabi pun bangun balik untuk rakaat kedua. Thumma iftataha an-nisa faqara'aha. Kejap, kalau tengok kat sini sebenarnya Nabi tak rokok. Nabi terus lagi baca. Kejap. Misalnya setelah kemudian rukuk. Kejap. Yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mursal. Kalau tengok kat sini dia tak kata dia rukuk. Kalau tengok kat sini dia tak kata dia rukuk. Saya nak tengok. Sebab saya tak nampak perkataan rukuk tu, tapi di dalam terjemahan ni dia kata baginda menyelesaikan dalam satu rakaat kemudian rukuk. Kejap. Faqultu yarka'u ila mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha faqara'a thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Kalau kita tengok kat sini, kalau dia kata dia rukuk, cuba tengok kalau dia kata dia rukuk selepas dia baca surah Al-Baqarah, selepas dia baca Al-Baqarah, dia bangun baca An-Nisa. Betul tak? Dia bangun, dia baca An-Nisa. Baginda menyelesaikan dalam satu rakaat kemudian rukuk, namun baginda menyambung dengan baca surah. Okey, jadi Nabi bukan rukuk selepas habis surah Baqarah. Nabi buka pula baca surah An-Nisa. Kalau kat sini dia kata summa iftataha An-Nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Kalau tengok kat sini dia ada macam kalau An-Nisa dia mari dulu daripada, nampak tak? Sebenarnya lepas Al-Baqarah apa ya? Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa ke Ali Imran dulu? Surah Al-Imran dulu. Ali Surah Al-Imran. Al-Imran Ali kemudian Imran. melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa. So, kalau tengok dekat sini, kalau tengok nas dekat sini,
nas dekat kitab saya ni dia baca Ali Nisa dulu. Lepas tu baru baca Ali Imran. Nanti kita tengok dekat kitab yang satu lagi kok ada perbezaan lafaz dekat situ. Sekejap saya ambil masa sikit. Okey, kejap. Dekat sini dia baca dekat kitab yang Lawami' ni, teks dekat Lawami' ni dia baca Ali Imran dulu, lepas tu baru baca An-Nisa. Dekat buku yang saya baca tadi tu dia baca An-Nisa dulu, lepas tu baru baca Ali Imran. Nanti kita tengok sedikit penerangan kat sini. Faqultu yusalli ma'ana Okey, dia tak cerita kat sini. Tapi nak ceritanya ada kemungkinan Nabi, yang pentingnya Nabi baca tiga surah panjang ni, Nabi baca tiga surah panjang ini di dalam satu solat yang diriwayatkan oleh Huzaifah al-Yamani. Boleh Cumanya dalam hadis ini dia tak sebut Nabi rokok, tapi dia masih lagi bawa lafaz kata faqultu yarka'u biha. Maksudnya Huzaifah masih merasakan Nabi akan rokok lepas baca Al-Baqarah, tetapi Nabi buka untuk baca Ali Imran. Nabi buka untuk baca Ali Imran. Lepas tu Nabi buka untuk baca An-Nisa. Boleh Nabi buka untuk baca An-Nisa. Wallahu alam, tetapi dari segi nas dekat dalam hadis dia tak sebut yang dia rukuk. Dia tidak menyebut yang dia rukuk. Imran kemudian melanjutkan dan baca An-Nisa. Baginda baca. Okey. So memang kita tengok kat sini memang dalam rakaat pertama sahaja dia baca 3 surah. Kalau tengok dekat sini, betul tak? Ke ada siapa-siapa yang pegang terjemahan lain? Ada betul Ustaz. Betul. Jadi dia membaca terus surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dalam satu rakaat. Kalau sebut, okey, tu ayat dalam hati. Betul. Tu ayat dalam hati Huzaifah. Baca amin dalam solat dengan kuat termasuk untuk semua. Okey, tak apa. Nanti saya pergi kepada soalan. Saya habiskan dulu yang ni. Okey, jadi Nabi ni dia baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Abaikan ini ada sedikit mungkin khilaf dari segi cetakan ataupun beberapa riwayat di dalam kitab Al-Azkar ini. Jadi sebab saya tengok dalam kitab Lawami', dalam kitab yang Lawami' tadi memang dia baca Ali Imran dulu baru An-Nisa. Dekat teks ini dia baca An-Nisa dulu baru Ali Imran, dan sebenarnya dekat bawah ni ada perbahasan tentang tertib bacaan. Sebenarnya mungkin adalah perbahasan sebab saya tak nak masuk ke situ, takut panjang lagi kan. Jadi yang kita nak pentingkan kat sini, kita punya fokus secara ringkas ini adalah nak ceritanya Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca An-Nisa, baca Ali Imran, dia baca An-Nisa dalam rakaat yang pertama. Dan Nabi baca faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Nabi baca dengan cara yang lambat-lambat, bukan baca laju-laju. Nabi baca mutarassilan ini sama juga, ulama kata sama juga dengan bacaan tartil. Tartil hadar dengan tadwir. Jadi tartil ini bacaan yang lambat. Mutarassilan ini bacaan yang lambat. Lepas tu Huzaifah al-Yaman dia kata apa? Dia kata idza marra bi ayatin fiha tasbih. Bila Nabi lalu dengan ayat yang ada tasbih, Nabi pun bertasbih. Bila Nabi lalu dengan ayat yang ada soal, ada permohonan daripada hamba, contohnya doa daripada Nabi kepada Allah Ta'ala ke kan, doa daripada dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran itu menunjukkan ada doa daripada hamba kepada Tuhannya, maka Nabi pun sa'al, Nabi pun minta, Nabi pun doa. Wa idza marra bi ta'awudin, bila lalu kepada ayat-ayat yang ada ta'awud, ayat-ayat yang menunjukkan kepada memohon perlindungan, maka Nabi terus memohon perlindungan. Nabi mohon perlindungan. Maka hadis ini diriwayatkan dalam kitab Muslim, oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dalam kitab Sahihnya. Maka itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah untuk kita bila kita lalu. Itu sebab sekurang-kurangnya kita kena fahamlah sedikit ayat Quran untuk kita dapat melaksanakan sunnah yang sebegini. Okay, kalau kita mungkin tidak faham, mungkin kita terlepaslah banyak tempat yang ada di dalam itu tasbih
yang kita kena tasbih. Terlepaslah kita dah lalu dengan ayat-ayat yang adanya kita boleh doa, kita terlepas mungkin sebab kita tak faham dan sebagainya. Tapi tak apa, sedikit-sedikit kita cuba, sedikit-sedikit kita cuba. Kalau ada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, kita bacalah Allahumma arhamni contohnya kan. Kalau kita lalu kepada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu contohnya kan, kita bertasbihlah subhanallah, subhanallahal azim contohnya, boleh, tak ada masalah. Okey. Sorry, minta maaf. Lepas itu, okey, sebelum saya masuk, saya nak pergi kepada soalan sikit, kok ada yang saya boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya mohon maaf. Ustaz, baca amin dalam solat dengan kuat itu termasuk untuk jemaah perempuan? Untuk jemaah perempuan tak? Untuk jemaah perempuan tidak. Dalam bacaan di dalam solat, sama ada baca jahar ataupun sir, untuk perempuan tidak dibolehkan baca kuat. Tidak dibolehkan baca kuat. Maksudnya perempuan ni bacaan dia terus dan sentiasa bacaannya adalah sir. Bacaan adalah sir. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Betul. Betul. Adakah terdapat syarat sah untuk menjadi makmum? Oh, syarat sah menjadi makmum ni, itu perbahasan fiqh lah. Kalau tanya soalan tu, tak apa. Syarat sahnya mengikut imam lah, mengikut imam. Dia ada berkaitan dengan hukum masbuk muafiq lah nantinya. Kalau bercakap dalam bab salat jemaah, dia ada perbahasan tentang salat masbuk dan muafiq. Maka yang terputus imam tu, terputus kita jadi jemaah itu adalah kita terlepas, kalau dalam mazhab Syafi'i terlepas 3 rukun yang panjang contohnya kan. Jadi kita kenalah duduk dari segi susunan saf jemaah itu adalah khilaf sikit-sikit, tetapi macam biasa kita tengok tu dah betul, tak ada masalah dah. Maksudnya duduk di belakang imam sedikit. Kalau siapa nak jadi makmum, jangan lebih daripada imam. Ada yang contohnya kalau semayang berdua, kan kedudukan imam tu, kalau kita duduk belakang jauh sangat daripada, kadang-kadang kita letak ibu jari kita tu di belakang tu imam. Sebenarnya kalau kita semayang bersama imam, makmum berdua sahaja, sebenarnya ibu jari kita tu belakang sikit daripada ibu jari imam pun tak apa, tak ada masalah. Dah sah dah kita jadi makmum. Dan kita menepatilah, maksudnya kita mengikut imam, mengikut apa yang imam buat. Kalau kita tak ikut apa yang imam buat, maka terkeluarlah kita daripada jemaah. Maka perbahasan tentang syarat-syarat sah menjadi makmum tu, dia adalah perbahasan yang ada khilaf-khilaf yang banyak jugalah tentang isu salat jemaah itu. Maka secara ringkasnya begitu je lah. Maksudnya berada di belakang imam, mengikut segala gerak-geri imam, dan tidak lewat daripada dan tidak tertinggal banyak rukun di dalam solat. Maksud imam dah jauh dah, kita tertinggal kat belakang. Dan juga tidak kita niat mufaraqah. Kalau kita dah niat mufaraqah daripada imam, maka kita terkeluarlah daripada menjadi makmum. Boleh Ada yang okey. Persoalan last week, bacaan dalam solat sunat fajar itu, ya Allah, saya tak sempat nak tengok lagi kan bacaan dalam solat sunat fajar. Boleh ke saya refer balik nanti? Saya minta maaf point 10. Saya tak sempat lagi nak tengok. Ya Allah, banyak sangat soalan ni. Okey. Walaupun jemaah perempuan yang imamnya perempuan bacaan secara sir juga, cumanya jemaah imam perempuan ni kena kuat sikitlah untuk dia memberitahu makmum, tentang pergerakan dan pertukaran dia daripada satu rukun fi'li itu kepada rukun fi'li yang lain, supaya tidaklah tertinggal imam dia kat belakang tu kan. Kalau dia baca sir saja semua, maksudnya sir dengan erti kata sir sampai orang lain tak dengar, maksudnya dia baca kuat sikit sekurang-kurangnya, dan tidaklah dapat didengari oleh orang lelaki yang lain. Kalau dia dengar juga itu tanpa kita sengaja, dan niat kita itu adalah untuk memberitahu kepada makmum kat belakang kita ni bahawa kita dah berubah rakaat, berubah rukun, maka tidaklah menjadi masalah. Jangan kita sengajakan baca kuat yang tidak diperlukan dalam solat kita itu, sebab kita perempuan. Okey. Qala ashabuna, ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahawa sunat wa yustahabbu hadha tasbih wa su'al wal isti'adzatu lil qari'i, disunatkan dalam
dalam tasbih ini dan permohonan kita dan doa kita kepada Allah Ta'ala dan minta perlindungan kita daripada Allah Ta'ala itu untuk qari', untuk orang yang baca di dalam solat dan juga di luar solat. Maknanya kalau orang tu baca Quran di luar solat, lalu dengan ayat-ayat tu boleh juga teruskan. Teruskan doa, teruskan bertasbih, teruskan mensucikan Allah Subhanahu Ta'ala. Walil imam wal ma'mum wal munfarid, bagi imam dan juga makmum dan juga orang-orang yang sembahyang seorang-seorang, li'annahu du'aun fastawu fihi kat-ta'min. Sebab ianya adalah doa. Dianya adalah doa, maka sama aja. Sama aja maksudnya kalau bacaan itu sama, imam baca subhanallah, makmum pun baca subhanallah waktu yang sama, maka tidak ada masalah. Sebab itu adalah doa. Sama juga dengan takmin. Maka hukumnya lebih kurang. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Dan disunatkan untuk siapa-siapa yang baca dalam surah At-Tin itu, Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Dia baca apa? Dia sebut apa? Dia respon balik, dia kata bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bahkan dan aku ke atas perkara itu adalah orang-orang yang menyaksikan perkara itu. Perkara apa? Perkara yang kan dalam ayat itu Allah tanya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak Allah Taala itu adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik yang menghukum, sebaik-baik kuasa yang menghukum. Maka kita jawab bala. Kalau tak boleh baca panjang pun, kalau kita tak boleh baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, kita kata bala pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi baca panjang sikit pun okey, jangan panjang sangat. Wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, adakah tidak perkara itu, maksudnya adakah tidak Allah SWT itu mampu untuk menghidupkan yang mati, untuk menghidupkan yang mati? Maka kita jawab bala, bahkan boleh, boleh sangat-sangat Allah Taala itu buat segala sesuatu. Ashhad, aku bersaksi dan aku mengaku. Boleh. Wa idza qara'a, bila dia baca ataupun imam baca, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, dia kata amantu billah, aku beriman dengan Allah SWT. Wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la, bila imam baca ataupun kita baca sabbih isma rabbikal a'la, kita bacalah subhana rabbiyal a'la, kita baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Wa yaqulu hadha kulluhu fi salati wa ghairiha, dan dia bacalah dan dia sebutlah dalam solat ataupun di luar solat. Wa qad bayyantu adillatahu fi kitabit tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dan aku dah sebut perkara ni, isu ni di dalam kitab At-Tibyan. Dan Imam Nawawi ada satu lagi kitab namanya kitab At-Tibyan, penerangan fi adabi hamalatil Quran, pada adab kita membaca Al-Quran. Kitab ni pun bagus juga untuk kita belajar sebagai orang-orang yang menelusuri dan memahami Al-Quran. Dekat situ ada banyak dalil-dalil dan perbahasan-perbahasan tentang adab-adab membaca Al-Quran dan memawa Al-Quran dan kita beradab dengan Al-Quran. Bolehkah kita masih membaca Al-Fatihah ketika imam baca surah? Di dalam pinggiran Hajjah Samsiah, di dalam mazhab Syafi'i, macam saya kata tadi, kita memang disuruh, pendapat dalam mazhab Syafi'i memang boleh dan bukan boleh, kena baca Fatihah walaupun imam baca surah terus. Maksudnya tadi kita bercakap tentang berhentinya imam selepas amin untuk bagi makmum peluang baca Al-Fatihah. Tetapi kalau imam terus baca surah selepas dia baca amin, dia sembahyang dia sah. Hukum saktah itu bukannya wajib, tetapi ulama mensunatkan imam berhenti untuk menjaga kebajikan solat jemaah dan juga memberi keselesaan sedikit kepada makmum, memberi ruang kepada makmum. Maka kalau mengikut pendapat mazhab Syafi'i, maknanya kita kena baca Fatihah walaupun dalam waktu yang sama imam telah membaca surah. Itu sebab imam disuruh dan disunatkan untuk berhenti seketika untuk keluar daripada khilaf. Sebab macam saya kata tadi, di dalam mazhab lain, terutamanya dalam mazhab Maliki, makmum tidak perlu membaca Fatihah pada rakaat pertama dan kedua solat-solat yang jahar. Contohnya solat subuh, solat isyak, solat maghrib, solat Jumaat pada siang hari, dan solat hari raya contohnya di siang hari. Maka solat-solat yang bacaannya jahar,
makmum tidak perlu membaca Fatihah bagi mazhab lain. Selain daripada Imam Syafi'i, terutamanya Imam Maliki yang saya ingat. Tapi mazhab Syafi'i, setiap makmum mesti baca Fatihah. Tidak kira imam terus baca surah pada ketika itu ataupun imam berhenti. Maka itulah nasihat yang terbaik buat dalam keadaan ini, dalam bab ini, supaya imam berhenti sikit, supaya makmum dapat baca Fatihah dan dengan tenang. Dan juga bila imam mula je baca surah, makmum dapat memberi perhatian dan dengar bacaan imam. Semoga dengan itu bertambah-tambah pahala, dapat pahala dengar bacaan, dapat pahala baca Fatihah, dan juga memberi, orang kata apa, kita keluar daripada khilaf. Sebab khilafnya ada yang baca, ada yang tidak baca. Maka keluar daripada khilaf, baca dan kita dengar bacaan imam. Wallahu alam. Boleh, tak ada masalah. Jawapannya secara ringkas sebenarnya boleh. Bolehkah kita masih baca Fatihah ketika imam baca surah? Boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i boleh dan teruskan baca Fatihah sampai habis. Tetapi mazhab lain tidak baca Fatihah langsung. Maksudnya Fatihah ia adalah bersama Fatihah imam untuk rakaat yang jahar sahaja. Rakaat yang bacaan kuat. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak belia. Saya ada hutang ni. Saya ada banyak hutang dengan jemaah-jemaah perempuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya minta maaf. Ini soalan yang ni pun Puan Intan dah tanya dari minggu lepas lagi. Saya nak kena jawab jugalah ni. Cumanya memang ada kesibukan yang saya tak dapat nak elakkan. Saya mohon maaf, insya-Allah. Semoga dimaafkan. Semoga Allah ampunkan saya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua untuk memahami ilmu agama dengan lebih baik. Saya boleh berhenti sekarang, insya-Allah. InsyaAllah aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.